Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan Destinasi IKIM, dan kita nak teruskan lagi bola bicara kita bersama dengan PMB Investment Berhad. Okey, dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM sebab kita dah pun ada tetamu kita menantikan di situ. Nak dengarkan lagi perkongsian oleh Puan Mahani Ibrahim, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif PMB Investment Berhad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Syafiq sihat? Baik seadanya. Okey. Alhamdulillah. Dan dapat lagi bertemu petang ni Puan. Kita nak teruskan lagi berbincang berkaitan dengan bagaimana wang RM100 boleh jadi berbeza. Betul. Kita nak buat sedikit pemahaman dan juga pendidikan tentang pelaburan bersama dengan PMB Investment Berhad. Okey, di awal ni boleh tak Puan terangkan sedikit apa kepentingan menyimpan dan melabur setiap bulan? Silakan Puan. InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Okey, Syafiq, terima kasih. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak menceritakan terlebih dahulu ya tentang tabiat perbelanjaan di kalangan anak muda di negara kita hari ini. Topik ni mungkin agak berat kalau kita nak dengar, tetapi ini adalah facts ya, facts dan statistik yang kita dapat. Hakikatnya pada masa kini ya, memetik perangkaan Bank Negara Malaysia dan kata-kata mantan Menteri Keuangan pada tahun 2021 ya, 40% generasi milenium telah berbelanja di luar keperluan mereka. Dan berikutan tabiat perbelanjaan ini, 47% belia Malaysia mempunyai hutang kad kredit yang sangat tinggi. So ni adalah sangat membimbangkan So selain daripada tu, merujuk kepada laporan daripada Fokus Malaysia pada tahun 2022, 26.4% atau 26 orang daripada setiap 100 orang peminjam pinjaman tidak bercagar pinjaman tidak bercagar ni adalah seperti pinjaman peribadi, pinjaman kad kredit yang dalam kalangan individu berusia 22 sehingga 28 tahun mengambil masa lebih daripada 90 hari untuk membuat pembayaran kepada pinjaman mereka tersebut. Jadi lebih memerikkan lagi, seandainya pinjaman-pinjaman sebegini mereka gunakan untuk membiayai keseronokan atau kepuasan semasa atau kita kata instant gratification berbanding mencipta nilai jangka masa panjang. Nilai jangka masa panjang ni seperti kita buat pelaburan di dalam hartanah atau sebagainya, dalam jangka masa panjang investment ni boleh mendatangkan value lah Jadi seandainya perkara dan tabiat sebegini dibiarkan untuk terus berlaku, kita risau atau kita gusar yang lebih ramai generasi muda boleh jatuh ke lembah kebangkrapan. So sehingga ke hari ini, 5 daripada 10 kes kebangkrapan berlaku adalah di kalangan individu berusia antara 25 sehingga 44 tahun. Dan 5 punca utama individu jatuh bangkrap adalah disebabkan yang pertama adalah pinjaman kenderaan, yang kedua pinjaman perniagaan, yang ketiga pinjaman perumahan, pinjaman peribadi dan juga pinjaman kad kredit. So kita sentiasa ada salah satu ataupun dua ataupun tiga. So kita kena sentiasa berhati-hatilah So dalam kalangan Bumiputra sendiri dilihat ianya sudah menjadi satu keperluan untuk mempunyai kesedaran tentang pengurusan keuangan. Ini adalah kerana 2 juta daripada 3.6 juta pencarum dana persaraan iaitu KWSP dari golongan Bumiputra mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000. Dan lebih daripada 27,000 orang Melayu telah diisytiharkan bankrupt sejak tahun 2018 sehingga 2022 iaitu dalam jangka masa 4 tahun dan juga merupakan 58% daripada jumlah kes bankrupt dalam jangka masa yang sama di Malaysia.
Jadi ni adalah satu perangkaan yang agak menakutkan lah. So oleh yang demikian, untuk mengelakkan kita daripada hanyut di masalah keuangan, pada masa yang akan datang, bermula dari sekarang, kita seharusnya perlu ada rasa kesedaran untuk mula menyimpan atau melabur untuk mencapai matlamat keuangan kita pada masa akan datang. Seperti kata pepatah ya Syafiq, Ya. sikit-sikit lama-lama mesti jadi bukit. Betul kan, kita usaha yang kecil-kecil dahulu, mana tahu akan datang dapat lagi manfaatnya sebesar-besar tu nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik puan, ada yang pun mula bertanya bagaimana nak buat pelaburan bersama dengan PMB Investment Berhad, puan silakan. Okey, untuk melabur dengan kami, langkahnya sangat senang, tapi langkah pertama adalah untuk menelefon kami di talian 03-4145-3909 ataupun layari laman sesawang kami di www.pmbinvestment.com.my. Okey, baik, kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan lagi dapatkan info lanjut berkaitan dengan PMB Investment Berhad bersama dengan Puan Mahani Ibrahim. Okey, kita berehat seketika buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu Dewan Solat Utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah, Dewan Solat Kedua 800 jemaah dan Dewan Solat Wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, dewan makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di dewan solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Keunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai, termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Husin atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban 2 yang dibina pada tahun 2012. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Jumaat 10 malam hingga 12.30 malam. Undi di www.ikin.my/Carta Ekspresi. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh temankan anda untuk bual bicara kita ketika ini bersama dengan tetamu kita iaitu dari PMB Investment Berhad, dan kita ada tetamu kita yang dah pun bersedia lagi untuk berceritakan tentang PMB Investment Berhad. Anda boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM. Kita ada Puan Mahani Ibrahim, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif PMB Investment Berhad. Syukur Puan masih setia untuk nak ceritakan lagi tentang
pelaburan bersama dengan PMB Investment. Okey, sebab hari ini tema kita dengan wang kita berjumlah RM100, serendah RM100, kita boleh buat pelaburan di situ. Okey. Betul. Jadi ada juga yang apa mula bertanya-tanya sebab sebagai permulaan atau orang yang ingin berjinak-jinak tentang menyimpan atau melabur ni, apa yang harus kita lakukan? Apa persiapan dia? Puan? Okey Syafiq. Ya. Okey, sangat mudah, cuma kita perlu lakukan beberapa perkara. Sebagai pemula, saya sarankan untuk kita amalkan 3D. 3D adalah yang pertama, kita design our own budget, iaitu ataupun kita merangka bajet kita. Yang kedua, kita buat dollar cost averaging atau kita membuat simpanan atau pelaburan berkala. Dan yang ketiga, saya kira perkara yang paling penting tapi agak susah tapi kita boleh buat adalah disiplin diri sendiri. So dengan melakukan belanjawan atau budgeting, kita mampu untuk yang pertama memahami corak perbelanjaan kita sendiri, yang kedua membolehkan kita mengawal aliran tunai kita, yang ketiga membolehkan kita membuat pilihan bagaimana wang kita bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk wang saja tapi wang pun boleh bekerja untuk kita ya Syafiq. So yang keempat adalah rancang bagaimana kita boleh menyimpan dan berbelanja pada setiap bulan, dan seterusnya satu perkara yang paling penting yang kita kena faham adalah pendapatan kita sebenarnya tidak mencerminkan kekayaan kita. Kadang-kadang ada setengah orang yang mungkin mempunyai gaji yang banyak atau gaji yang tinggi tapi mereka sering tertanya-tanya ke mana duit mereka pergi, tanpa sedar duit dah habis. Oleh yang demikian, untuk kita jawab soalan ni, langkah yang terbaik atau penting adalah dengan membuat belanjawan atau membuat bajet kita sendiri. Okey, kan itu yang paling utama sebab kita Ya. tahu ke mana arahnya duit kita pergi. Betul. Simpan dekat mana, letak di mana. Ya. Kan kita ni kira macam menteri kewangan untuk diri sendirilah. Betul, sangat betul tu. Itulah harap kita dapat buat bajet dengan baik, dengan betul seperti apa yang Puan Mahani sebutkan tadi. Dan bila Puan cakap tentang bajet tu, boleh tak Puan terangkan sedikit bagaimana untuk kita nak buat bajet ini? Puan? Okey. Sebenarnya untuk buat bajet ni adalah bergantung kepada keselesaan kita sendiri. Tetapi saya boleh bagi dua peraturan yang mudah yang kalau kita boleh ikut untuk kita lakukan untuk membuat belanjawan atau bajet kita sendiri. Peraturan pertama kita panggil peraturan 1/3 atau 1/3 rule, atau peraturan yang kedua adalah 50-30-20. Peraturan pertama tu 1/3 rule tu di mana kita bahagikan belanjawan kita kepada 3 bahagian. 1/3 bahagian kita gunakan untuk perbelanjaan kehidupan kita seperti kita bayar utiliti, barangan dapur dan sebagainya. 1/3 lagi kita guna untuk simpanan atau untuk pelaburan seperti pelaburan di PMB Investment Berhad. Dan yang ketiga tu kita guna untuk kita buat pembayaran apa-apalah hutang kita macam hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya. So peraturan lagi satu yang saya katakan 50-30-20 pula, kita bahagikan perbelanjaan kita kepada 50% untuk keperluan seperti barangan dapur, utiliti, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan sebagainya. Dan 30% kita guna untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nak reward diri kita sendiri. Kita nak pergi menonton wayang, kita nak pergi bercuti, fine dining, berbelanja dan sebagainya, nak belanja family makan best-best sikit kan. Dan yang terakhir 20% lagi kita guna untuk simpanan atau pelaburan seperti melabur di PMB Investment Berhad. So kita boleh guna salah satu daripada peraturan yang saya sebutkan tadi, insya-Allah kita boleh berjaya lah. So seterusnya berkenaan dengan simpanan, seperti yang saya sarankan tempoh hari dalam rancangan kita yang lepas, kita boleh bermula menyimpan secara berkala dengan hanya sebanyak RM100 dulu setiap bulan. Okey, kelebihan kita membuat simpanan secara berkala ni, kadang-kadang orang tanya kenapa kita nak kena menyimpan setiap bulan kan? Kita menyimpan secara berkala, yang pertama ia berfungsi dengan baik dalam pasaran yang sentiasa berubah. So kadang-kadang pasaran modal turun naik, ada kelebihan dia kalau kita menyimpan secara berkala. Yang kedua, dia mampu mengelakkan diri kita daripada membuat jangkaan pasaran atau kita nak cuba buat market timing
jarang orang yang boleh membuat market timing dengan tepat ni. Jadi jawapan untuk yang lebih senang adalah kita membuat simpanan atau pelaburan secara berkala. Dan yang ketiga juga, ia juga memberikan ketenangan pada fikiran kita kerana kita sudah mula menganggap pelaburan yang kita buat ni adalah sebagai simpanan. Ya, itu dia teknik dan kaedahnya. Bila puan sendiri tahu dan boleh berikan pendedahan di situ, insyaAllah semoga itu dapat lagi buka minda kita. Kita boleh fikir-fikirkan ke mana arahnya kalau kita nak letakkan wang simpanan kita itu. Kalau simpan saja duduk situ je tak menarik lah kan. Dia tak ada Betul. berkembang di situ kan. Tak ada. Macam Jadi- kita simpan dalam bantal. Itulah kan. Jadi kita nak kembangkan lagi dan kita Betul. boleh buat ada pelaburan di situ. Betul. Okey, baik. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini mungkin puan boleh kongsikan macam mana berkaitan dengan disiplin untuk membuat simpanan. Ni penting ni. Kadang-kadang simpan-simpan sekejap lagi ambil sikit lah. Itulah kan. Jadi insyaAllah selepas ni puan akan boleh berikan sedikit nasihat panduan kepada kita. Okey. InsyaAllah. Kita nak berehat sekali lagi dan anda jangan ke mana-mana. Terus kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. At-Tawwab. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yutfi'u an-nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Maksudnya, kemarahan daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sedangkan air memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi.
Hadis riwayat Abu Nuaim. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan bola bicara kita bersama dengan PMB Investment Berhad. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan kita boleh sama-sama dengarkan hayati dengan lebih lanjut berkaitan dengan nak buat pelaburan ni bersama dengan PMB Investment Berhad. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di konti waktu ini. Alhamdulillah kita ada Puan Mahani Ibrahim merupakan Ketua Pegawai Eksekutif PMB Investment Berhad. Okey, tadi sebelum berehat kita nak cakap tentang disiplin. Ya, Okey, betul. ingatkan disiplin ni kita rasa perlu dekat tempat lain tapi dalam menyimpan dan juga nak uruskan keuangan kena ada disiplin kan Puan? Okey. Ya. Dan mungkin boleh Puan kongsikan bagaimana kita boleh berdisiplin dalam membuat simpanan Puan. Okey, Syafiq. Untuk kita berdisiplin atau beristiqamah ya, ada beberapa langkah untuk kita kekal berdisiplin dalam melakukan simpanan. Antaranya ialah yang pertama, tetapkan objektif keuangan kita. Kita tanya diri kita sendiri mengapa atau apa objektif kita menyimpan. Paling terbaik jika kita boleh tetapkan objektif simpanan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Yang kedua, kita jadikan ianya sebagai satu cabaran. Kita boleh jadikan simpanan ni sesuatu yang menarik dengan cara membuat satu cabaran untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, cabaran untuk kita menyimpan sebanyak ataupun RM5 atau RM10 sehari je. Kan? Kadang-kadang RM10 tu kita gunakan untuk apa? Untuk beli rokok, untuk beli apa kan? Kita kurangkan sikit, kita boleh simpan. Itu adalah satu permulaan yang baik. Jadi yang ketiga, kita ubah persekitaran kita. Jika selama ni mungkin kita berada dalam golongan yang suka berbelanja, apa salahnya kita juga cari persekitaran yang minat untuk membuat simpanan dan pelaburan. Yang paling penting, pelaburan tersebut mestilah sah dari segi undang-undang dan yang lebih baik lagi kalau simpanan itu adalah patuh syariah. Ya. Dan yang seteruskan, dapatkan sokongan dan bantuan. Amatlah dialu-alukan untuk para pendengar semua ya, mendapatkan sokongan dan khidmat nasihat daripada perunding unit amanah kami. Kami mempunyai ramai unit amanah di seluruh Malaysia dan boleh kalau tak tahu mana nak hubungi mereka, boleh kontak kami di nombor 0341453909 untuk tanya di manakah ada perunding amanah yang terdekat dengan saya. Okey. Dan perunding unit amanah kami sangat membantu dan sentiasa ada untuk memberikan nasihat keuangan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan yang terakhirnya, teruskan melabur dan menyimpan, fokus kepada matlamat jangka masa pertengahan dan juga jangka masa panjang. Ya, insyaAllah semoga pelaburan kita ini akan terus memberikan manfaat kan. Mungkin tak nampak sekarang tapi lagi 5-10 tahun ke depan ada dia punya hasil dekat situ kan. Masya Allah. Baik Puan, sebelum kita nak berakhir, ada juga yang bertanya Puan, sebenarnya PMB Investment ni apa dia? Siapa dia? Bapak dia? Contoh yang tu. Betul. Kena Puan, silakan. Okey. Yeah. Untuk para pendengar semua yang mana belum kenal lagi PMB Investment, kami adalah sebuah anak syarikat pelaburan Mara Berhad, syarikat berkaitan dengan Mara, dan kami di PMB Investment Berhad sebenarnya menguruskan pelbagai dana unit amanah patuh syariah dan dana unit amanah patuh syariah kami telah memenangi beberapa pengiktirafan di dalam industri dalam beberapa tahun yang lepas, dan kami juga mempunyai pelbagai dana yang boleh dijadikan pilihan untuk melabur, dan dana-dana kami yang kami uruskan kami laburkan di pasaran tempatan, di pasaran global, di pasaran wilayah China dan juga di pasaran ASEAN. Okey. So kami mempunyai banyak pilihan ya. Baik, itu dia asal usul PMB Investment Berhad. Okey. Baik Puan, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin apa yang Puan boleh selit-selitkan sebagai kata-kata akhir, pesanan dan juga saranan dari pihak Puan. Silakan.
Okey, seandainya para pendengar ya atau Syafiq sendiri berminat untuk tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan cara mengurus wang atau tips menguruskan wang, bermula bulan Januari tahun depan kami akan adakan satu program baru yang kami panggil Sembang Wang atau Seminar Bijak Mengurus Wang. Jadi para pendengar semua boleh ikuti laman sosial PNB Investment Berhad, Facebook atau Instagram atau TikTok kami untuk informasi-informasi terkini terutamanya berkaitan program Sembang Wang 2023. Selain daripada itu, berkenaan dengan simpanan, saya suka memetik kata-kata Imam Ghazali, iaitu perkara yang paling jauh dari kita adalah masa yang berlalu. Kita tak boleh pusing balik. Oleh itu, jangan berlengah, mula menyimpan dan melabur daripada sekarang kerana waktu yang terbaik untuk melabur adalah bukan semalam, bukan hari esok, bukan masa pasaran jatuh, bukan masa pasaran naik, tetapi adalah sekarang. Okey, inilah waktu yang sesuai kan. Yang mana kita Betul. sama-sama turut gerakkan usaha-usaha dalam pelaburan kita. Dan yang paling baik sekali adalah pelaburan yang ikut prosedurnya, patuh Betul. syariahnya kan. Bersama Betul. dengan PMB Investment Berhad. Okey puan, sekali lagi nak umumkan nombor, telefon, talian dan kalau ada yang nak rakam, boleh. Tengah memandu kadang-kadang susah nak catat kan. Jadi boleh rakam dan juga kalau yang kat rumah tu boleh ambil pen, ambil kertas, siap-siap. Okey, sekarang puan nak umumkan taliannya, silakan. Okey, sila hubungi kami untuk mendapatkan apa saja nasihat berkenaan dengan menguruskan wang atau nak tanya apa-apa saja dekat mana saya boleh dapat ejen, dekat mana ada pejabat kami, apa yang kami buat, macam mana kami menguruskan dana semua. Hubungi nombor telefon 03-4145-3909. Saya ulangi 03-4145-3909 ataupun boleh layari laman sesawan kami di www.pmbinvestment.com.my. Okey, itu kaedah caranya bagi anda nak mendapatkan info lanjut berkaitan dengan PMB Investment Berhad. Okey puan, kita dah sampai di ujung pertemuan. Terima kasih banyak-banyak puan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, semoga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang pula. InsyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton dan ikuti kita di Facebook Live IKIM FM bersama dengan PMB Investment Berhad. Dan jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ini. Terus kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas berita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.